dalam apa juga yang kita laksanakan, okay, model kita ni kita akan tinggalkan di ketiga-tiga ketiga rukun ini. Ya, kita akan sentiasa menjadikan ini sebagai tapak ataupun landasan untuk kita melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Okay, sesuatu yang luar tapak ini meningkat pengajaran. Ya, dan hari itu dan ini adalah maksud setiap interaksi di antara rukun-rukun berkenaan ataupun teras berkenaan, teras instruksional ataupun rukun instruksional. Di mana bila kita kata hubungan guru dengan murid, dia merujuk kepada komponen ataupun elemen perhubungan. Perhubungan, ya, relationship. Perhubungan ni maksudnya dia menyeluruh, ya, perhubungan yang menyeluruh. Dia bukan setakat perhubungan secara kita panggil fizikal, tapi dia juga melibatkan perhubungan dari segi kognitif, dari segi emosional. Nanti ada satu konsep yang kita akan bincangkan khusus, nanti iaitu dipanggil engagement. Engagement. Bila kita ada engagement, maksudnya ada elemen penglibatan. Bila kita kata penglibatan, dia perhubungan tu sangat penting. Ya. Jadi bila kita kata perhubungan ni, adalah perhubungan yang holistik. Ataupun asas yang kita letakkan dalam konteks kita dalam sekolah ABIM ini ialah perhubungan manusiawi. Ya, perhubungan manusiawi. Di mana kita melihat anak-anak itu sebagai satu tanggungjawab, satu amanah yang perlu kita bangunkan potensi bakat mereka. Okay. Yang kedua ialah cabaran. Cabaran ni ialah untuk kita mengolah nanti hubungan di antara murid dengan kurikulum, murid dengan kandungan. Ya. Nanti bila kita lihat, saya terangkan nanti elemen-elemen yang terdapat di dalam hasrat pembelajaran. Kita akan lihatlah, ya. Bila kita kata hasrat, hasrat ini merujuk bukan hanya hasrat yang melibatkan guru, tetapi juga hasrat bersama antara guru dengan murid. Sebab tu kalau kita tengok apabila guru mempunyai kejelasan, kejelasan terhadap apa yang ada dalam kurikulum, jadi guru boleh membangunkan hasrat pembelajaran, ya, yang sesuai untuk semua murid. Saya gunakan istilah semua murid, ya. Walaupun kita tahu setiap anak-anak itu mempunyai kebolehan, mempunyai bakat, mempunyai latar belakang yang berbeza antara satu sama lain. Tapi dalam konteks hasrat itu adalah untuk semua. Dan tapi kita kena ingat, walaupun hasrat itu sama, tetapi cabarannya berbeza. Ya, cabaran berbeza sebab kita mengambil kira, ya, kita mengambil kira latar belakang. Kita mengambil kira latar belakang anak-anak berkenaan. Ya, sebab tu saya selalu ingatkan
dalam proses pembelajaran ini, anak-anak bila datang ke sekolah, dia akan bawa dua perkara. Dia akan bawa pertama, kebolehan dia. Ya, kebolehan ni satu anugerah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada seseorang individu. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga membawa ikhtiar. Dia membawa usaha, membawa, dalam bahasa Inggeris kita panggil effort. Usaha, ikhtiar. Ya, walaupun mungkin kebolehan tertentu, tetapi dengan ikhtiar, usaha mereka, kebolehan itu boleh ditingkatkan. Secara berperingkat-peringkat dari semasa ke semasa. Jadi benda-benda begini kita kena selalu ingatlah. Supaya nanti bila kita berdepan dengan anak-anak, yang sepatutnya kita berikan fokus bukan sangat kepada kebolehan anak-anak itu. Jangan kita, kalau mengikut seorang sarjana yang banyak membincangkan elemen dipanggil growth mindset ini, Profesor Carol Dweck, dia kata dalam amalan guru kita banyak memberi sokongan ataupun kalau kita kata dorongan kepada usaha. Bila anak-anak itu berjaya, kita fokus pada usaha, bukan kebolehan. Awak ni memang dah pandai apa semua, itu tak perlu sebut. Yang perlu sebut kita kata tahniah kerana anda telah berusaha, telah merancang, telah berbincang, telah bekerja keras dan sebagainya. Sebab usaha ni boleh ditingkatkan. Bila usaha ditingkatkan, insya-Allah kebolehan itu pun dapat diperbaiki. Okey. Ini yang kita katakan cabaran. Cabaran untuk anak-anak. Jadi cabaran itu mungkin berbeza. Walaupun dia mempunyai hasrat yang sama, tetapi cabarannya berbeza antara satu sama lain. Dan yang komponen yang ketiga tadi yang saya sebutkan juga ialah kejelasan. Clarity. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia clarity, kejelasan, di mana guru-guru betul-betul menguasai apa yang terkandung di dalam kurikulum. Hari ini kita akan cubalah. Dan saya juga telah membincangkan dalam banyak pertemuan-pertemuan tentang apa yang kita masukkan dengan pembelajaran bermakna. Dalam pembelajaran bermakna, kita memberikan fokus bukan setakat pada penguasaan kandungan, tetapi kita ingin anak-anak sampai ke tahap mereka dapat memahami apa yang mereka pelajari dan mereka boleh melakukan proses penerokaan untuk mencipta pengetahuan dan kemahiran baru dan menggunakannya di dalam kehidupan. Jadi dia tak berhenti setakat penguasaan kandungan. Saya tak kata penguasaan kandungan tak penting. Penguasaan kandungan penting, tetapi dia tak boleh berhenti setakat itu. Dia perlu pergi beyond that. Okay? Maksudnya anak-anak bila dia dah menguasai, kita kena bawa dia pergi lebih jauh supaya mereka dapat menggunakan apa yang dikuasai itu untuk dia pindahkan dalam bentuk pengetahuan dan kemahiran baru.